Tali yang paling kuat untuk mengikat tawanan adalah tali kebodohan. Yang sedang adalah tali hawa nafsu, serta yang terlemah adalah tali kelalaian. Paling dahsyat ikatan untuk tawan kita yang diikat oleh syaitan, yang pertama sekali kebodohan. Kerana itu Islam memerangi taklid buta. Kerana taklid buta merela ataupun menjadikan seseorang itu berada di dalam tipu daya syaitan, iaitulah tali kebodohan. Taklid buta itu menjadikan seorang itu bodoh, seperti seorang yang bodoh dan tidak mampu berakal. Bahkan tali kebodohan itu adalah ikatan yang paling teratas yang digunakan oleh syaitan untuk menipu daya manusia. Yang di bawah sikit adalah tali hawa nafsu, dan yang paling lemah sekali adalah tali kelalaian. Namun selama baju besi keimanan masih membungkus diri seorang mukmin, maka anak panah musuh nescaya tidak akan pernah dapat membunuhnya. Jadi iman kena kuat untuk lawan perkara ni. Al-Hasan Ibn Salih rahimahullah berkata, sesungguhnya syaitan membuka 99 pintu kebaikan untuk dapat membuka satu pintu keburukan. Dahsyat. Dahsyat syaitan. Dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghasutkan manusia. Al-Amash mengutarakan, ini Al-Amash yang saya sebut tadi, yang pernah berdialog dengan syaitan. Al-Amash mengutarakan, seorang lelaki bercerita kepada kami bahawa dia pernah berbicara dengan bangsa jin. Jin-jin itu berkata, tidak ada yang paling sulit untuk kami sesatkan melebihi orang yang mengikuti sunnah, sedang para pengikut hawa nafsu, yakni ahli bid'ah, kami benar-benar mampu mempermainkan mereka. Kata jin ataupun kata syaitan, yang paling susah sekali untuk kami hasut golongan yang mengikut sunnah. Golongan yang mengikut sunnah di sini adalah golongan yang mengikut sunnah pada zahir dan batin. Mesti kita faham sedemikian. Bukan maksud lain. Golongan yang paling susah dihasut oleh syaitan adalah golongan yang mengikut sunnah pada zahir dan batin mereka. Batinnya sentiasa berzikir. Antara sunnah itu adalah memperkuatkan zikir. Antara sunnah itu adalah ikhlas. Antara sunnah itu berbaik sangka dengan orang lain. Antara sunnah itu adalah menghukum baik kepada orang Islam. Semua orang Islam baik. Itu hukum asal. Berbaik sangka. Dan antara maksud sunnah itu adalah menjauhi perbalahan dan perkelahian dan perpecahan. Orang Islam kena berusaha. Dia nampak orang Islam lain sahaja, benda pertama yang dia kena usaha, kena berbaik dengan orang tu. Bukan pertama kali nampak orang Islam, orang ni mesti jahat, aku kena jauh daripada. Bukan, itu bukan sunnah. Itu sama sekali tak ada kaitan dengan sunnah. Tetapi sunnah bila nampak orang Islam ahlul qiblah, dia saudara kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan di antara dua saudara yang tak elok. Itu petunjuk daripada Al-Quran. Itulah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan orang yang berperang pun Al-Quran suruh perbaiki hubungan di antara keduanya. Maka asas hubungan sesama orang Islam adalah kesatuan, perpaduan, berbaik sangka, bersatu. Itu asas hubungan sesama orang Islam. Malangnya apabila di akhir zaman ini banyak wujud perlebelan, maka setiap orang, kalau semua kita alami perkara ni, bahkan saya sendiri, kadang-kadang kita sebut perkara yang betul, tetapi disebabkan ada melabelkan orang ni grup ni, orang ni tak akan terima lagi dah. Kalau kita sebut benda yang benar, kita tak akan terima. Orang yang berbeza, bukan satu grup dengan kita, dia akan tolak, dia tak akan terima 100% apa yang kita cakap. Sekalipun benar, dia akan takwil, dia akan andaikan sehingga dia boleh menolak kebenaran yang datang daripada kita. Bahkan kita pun perkara yang sama juga. Kadang-kadang disebabkan kita tu sendiri telah terpengaruh di dalam alam melabel-labelkan orang Islam. Akhirnya benda kebenaran dan kebaikan yang datang dari pihak yang lain, kita dengan senang kita buang, kita tolak. Semua ni perkara ni termasuk di dalam talbis iblis